Assalamualaikum dan salam hormat. Apa khabar anda di rumah? Hari ini 27 Ogos 2021, Perdana Menteri Malaysia telah pun mengumumkan senarai barisan kabinet yang baru dan kami dari RTM mengucapkan tahniah kepada seluruh barisan menteri dan timbalan menteri yang dilantik dan mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan melihat kepada senarai baharu ini, kami dari RTM juga turut mengucapkan tahniah juga selamat bertugas kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar Haji Musa, juga kepada Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah buat rakyat dan negara. Dengan senarai ini, kami mengumumkan kepada anda juga istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan baginda yang akan diadakan pada Isnin 30 Ogos 2021 pada jam 2.30 petang di Istana Negara, Kuala Lumpur. Dan sama-sama kita saksikan istiadat ini dan melihat kepada menghitung hari sebenarnya sebelum 31 Ogos. Ini mungkin satu hadiah buat Malaysia. Dan kita beralih kepada apa yang akan kita bincangkan hari ini. Sebelum kita berada di ruang perbincangan, seperti biasa, kami akan kemaskini status COVID-19 harian kepada anda. Dan hari ini, kes baharu merekodkan 22,055 kes. Manakala bagi kes sembuh baharu, 21,877 kes sembuh baharu. Dan duka cita untuk kami maklumkan kepada anda, untuk kes kematian baharu dicatatkan pada angka 339 kes kematian. Dan kami ucapkan salam takziah buat keluarga. Dan melihat kepada angka hari ini, Selangor masih lagi negeri yang paling tinggi dengan angka 5,920 kes dan hanya Labuan mencatatkan satu angka iaitu 8 kes bagi COVID-19 untuk hari ini. Dan dengan kes hari ini 22,070 kes, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak COVID-19 membahana negara 1,662,913 kes. Kita berbaki 5 bulan sebelum mencapai atau berbaki 5 bulan sebelum 2022. Satu aspirasi yang perlu kita capai iaitu aspirasi imuniti kelompok. Melihat kepada aspirasi ini, perlu untuk kita perjelaskan kepada anda status laporan harian pemberian dos vaksin setakat 26 Ogos 2021. Iaitu pemberian vaksin pada angka 408,295 dos dengan pecahan bagi dos 155,669 dos. Manakala bagi dos kedua 252,626. Dengan angka ini menjadikan jumlah vaksinasi untuk rakyat Malaysia dengan angka 33,044,202 dos. Sekurang-kurangnya boleh dikatakan lebih daripada 30% rakyat Malaysia telah pun mendapatkan suntikan vaksinasi. Dan apa yang kami harapkan, imuniti kelompok itu dapat dicapai dan kita dapat memastikan Malaysia satu semangat dan sinar baru bagi tahun 2022. Apa yang kami bekalkan kepada anda, semuanya sahih daripada sumber yang sahih, kerana apa yang kami akan kongsikan kepada anda hari ini adalah melihat kepada dunia baharu hari ini. Kita bergantung kepada dunia cyber. Sekiranya perkara-perkara tidak sahih atau yang muskil itu memberi satu ancaman buat negara juga buat pengguna cyber. Malam ini kami akan kongsikan kepada anda dengan topik ancaman cyber hak dan kedaulatan negara. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita ke senarai harga barang bagi lokaliti terpilih. Jom.
Baik, berikut senarai harga barang bagi lokaliti tertentu. Sekiranya anda mahukan senarai harga barang atau anda boleh memantau harga barang di lokaliti anda, anda perlu muat turun aplikasi Price Catcher di telefon pintar anda. Malam ini, ancaman cyber, hak dan kedaulatan negara. Apa yang kita akan kupaskan berkenaan dengan apa mungkin ancaman cyber atau impaknya kepada negara atau impaknya kepada hak aset anda. Malam ini kita bersama dengan Tuan Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Apa khabar? Selamat datang. Baik, Alhamdulillah. Syirah, apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Perkara yang sama, ancaman cyber, kedaulatan kepada negara, apa yang boleh MCCA bantu sekiranya ancaman itu datang kepada pengguna. Kita akan kupaskan selepas ini. Bersama juga di dalam talian ketika ini, Datuk TS Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Syirah. Baik, Datuk. Perkara yang sama juga kita bincangkan berkenaan dengan ancaman. Dan kalau kita lihatkan, mungkin kenyataan ini kita berikan kepada rakyat banyak kali. Tetapi perlu diteruskan untuk memastikan rakyat itu faham apa fungsi CSM, apa fungsi MCCA. Kalau kita mulakan perbincangan malam ini, Datuk, kalau melihat kepada peranan atau mungkin fungsi secara langsung kepada pengguna dari pihak CSM, bagaimana, Datuk? Okey, terima kasih, Syirah. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang atau selamat malam. Cyber Security Malaysia ataupun peringkat orang panggil biasanya CSM. Kami ini adalah sebuah pusat pakar keselamatan cyber di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ditubuhkan sejak 1997 dan peranan kami lebih kepada untuk memastikan aspek keselamatan negara dengan mengenal pasti bidang-bidang yang mungkin membahayakan negara. Pada masa yang sama, kami juga menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan keselamatan cyber kepada pengguna. Kami juga memainkan peranan untuk memberikan bantuan dan sokongan teknikal kepada Badan Penguasa Undang-Undang Negara. Jadi kami memang mempunyai kerjasama rapat dengan pelbagai pihak berkuasa di dalam negara. Pada yang sama juga, Cyber Security Malaysia, kami juga menawarkan pelbagai program untuk rakyat dan pengguna, khususnya pembangunan kapasiti, latihan-latihan kemahiran di bidang keselamatan cyber, malah kepada orang kata non-practitioner. Kami juga menawarkan program yang kami panggil program kesedaran keselamatan cyber di bawah satu payung yang kami panggil Cyber Safe, iaitu Cyber Security Awareness for Everyone. Jadi sebenarnya kami menawarkan pelbagai bentuk program dan aktiviti dan inisiatif yang secara umumnya bertujuan untuk memastikan alam maya kita ini adalah sebuah alam maya yang selamat untuk untuk kita sebagai pengguna internet menggunakannya, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih, Datuk. Kalau lihatkan kepada kerjasama antara agensi atau mungkin hubung kait MCCA dengan CSM, bagaimana peranan dan fungsinya, Tuan? Okey, di MCCA ni kita Persatuan Pengguna Cyber, dan di peringkat MCCA kami membawa naratif pendefinisian semula kepenggunaan cyber, yang mana istilah cyber ni agak general, dan hari ini kepenggunaan cyber itu sendiri berbeza dengan 10 tahun yang lepas. Tempoh yang agak pendek tapi perubahan agak drastik. Ditambah pula dengan kebergantungan terhadap ruang cyber yang sangat tinggi disebabkan pandemik COVID-19 ni. Jadi satu, alhamdulillah kita berjaya memudahkan lagi proses penterjemahan itu tadi. Jadi fungsi di peringkat sebagai NGO ni, kita biasanya berada di kedudukan sebagai pendesak kepada pihak kerajaan, mewakili suara pengguna dan isu-isu semasa lah terkait tentang ruang cyber itu sendiri. Dan that's why kalau di CSM ni antara tempat yang biasa pihak MCCA akan buat rujukan juga ataupun membuat perbincangan tentang polisi kadang-kadang. Sebab bila kata tentang cyber ni, banyak elemen polisi yang akan cepat berubah. Ada elemen tertentu polisi itu perlu di-mergekan. Contoh antara kewangan dan juga ruang cyber. Kita dah ada dengar aset digital hari ini. Ada dengarnya matuang kripto sebagai contoh. Di situ nampak ada sudut kewangan, tetapi wujud aspek keselamatan cyber yang perlu diambil kira. Jadi di sini pentingnya
komunikasi di antara pengguna dan juga badan seperti CSM ni perlu semakin diperkemaskan supaya elemen pengguna sentiasa dapat update perubahan yang mungkin ada polisi perlu diubah, yang mana kami perlu menjadi badan pendesak, dan agensi kerajaan ataupun kementerian sendiri seperti Kementerian Komunikasi Multimedia yang mana setakat hari ini kita nampak proses perjalanan yang sangat cantik, boleh mengangkat desakan ataupun usul yang dibawa daripada peringkat NGO supaya dilaksanakan. Okey, baik. Kalau kita lihatkan kepada dunia cyber, Datuk dan Encik Siraj, dunia cyber itu luas dan pelbagai tingkah laku pengguna itu juga boleh menjadi satu simbolik atau nama kepada negara itu sendiri. Dan melihat kepada situasi ini, apa berkaitan mungkin ancaman yang dibawa sekiranya pengguna itu tidak cukup bijak untuk mengendalikan ruangan cyber mereka? Basically ruang cyber, sebab tu kita panggil cyber, ada istilah cyber world, dunia cyber ataupun cyberspace, ataupun dia datang daripada rangkuman komputer dan juga internet. Hasil gabungan ini membentuk satu ruang yang mana dunia hari ini menggunakan istilah digitalization dan digitization, pendigitalan. Maknanya semua industri memacu ke arah istilah yang dipanggil revolusi industri 4.0 yang mana internet ataupun cyber sebagai punca kuasa. So kalau kita tengok ruang itu terbentuk dengan pelbagai perkara, kewangan, kita punya bahkan cara berdakwah pun dalam internet. So bila semua menjadi internet sebagai punca kuasa ataupun cyber itu sebagai punca kuasa, kita tengok balik kepada asal sebelum dia dicyberkan atau didigitalkan. Maknanya physically kita tengok ruang sekeliling kita ni adanya kita pergi ke kedai makan, kita naik kenderaan. Ada tak aspek yang perlu dititik beratkan tentang keselamatan? Jadi persoalan tu kita tanya diri kita, okey, bila dilihat dalam ruang cyber sebenarnya dia perkara yang sama. Ruang cyber ni bahkan dia tidak ada sempadan. Betul. Maknanya kita punya di dalam ruang itu tadi ancaman boleh datang dari pelbagai sudut. Dan pengolahan ancaman itu boleh dibuat oleh sesiapa saja. Sama dengan physical engagement kita sekarang. Ancaman boleh datang daripada sesiapa dan boleh berlaku bila-bila masa saja. Baik Syira keluar daripada RTM ni mungkin berhadapan dengan penjenayah di tepi jalan. Sama dalam internet, Syira berkawan dengan seseorang melalui berkomunikasi melalui email, boleh jadi email tadi diberikan satu perisian hasad ataupun kita panggil virus, dihantar kepada Syira melalui email itu tadi. Jadi ancamannya hampir sama, tapi di dalam ruang cyber ini dia tiada batas. Dan dia memberikan, that's why bila kata tentang keselamatan, adanya sebut tentang kedaulatan pula. Apatah lagi bila disebut ruang cyber itu yang mana negara kita iaitu kerajaan sendiri mengadaptasi proses pendigitalan. Maknanya sistem di JPJ sebagai contoh. Kita cek ataupun bayar saman boleh online. Apatah lagi proses kewangan. Kita ke arah proses bank digital. Jadi sudah pasti ada sistem-sistem yang terbangun berteraskan ruang cyber itu. Jadi apabila ada sistem, wujud elemen pihak yang cuba ambil kesempatan untuk menerobos masuk sekaligus mencemar kedaulatan sistem itu tadi. Lihat perbincangan itu cukup berat kerana dia perkaitannya kepada pengguna, perkaitannya kepada negara sendiri dan kedaulatannya. Kalau kita lihatkan kepada sudut ancaman dan bagaimana CSM boleh terjemahkan tindakan atau mungkin langkah yang diambil CSM sebelum ancaman-ancaman itu berlaku. Tapi sebelum tu Datuk, kita akan berehat, kita akan kembali dengan carta pengguna. Baik, itulah di carta yang kedua sendiri 3,600 insiden ancaman keselamatan cyber dilaporkan. Duduk rumah pun ada ancaman juga kerana mungkin waktu mereka berada dengan gadget tu kan, mungkin itulah kalau lihatkan kepada kes-kes sentiasa berlaku. Ancaman sentiasa berlaku, setiap tempat sentiasa berlaku. Bagaimana tuan? Basically tengok kepenggunaan Syira. Kita bawa kereta setiap hari pun boleh kira berapa jam. Risiko. Telefon ni dekat kita 24 jam. Kalau boleh sebelum tidur tu pun kita tengok, kita make sure dia charge. Dan telefon tu walaupun kita tutup skrin dia, dia masih terhubung dengan internet. Kalau media sosial tu walaupun kita tidur, media sosial tu tetap orang boleh cemuh kita walaupun kita tidur. That's why cakap internet ni satu benda yang sangat serius
dan sepatutnya macam badan seperti CSM ni perlu diperkembangkan. Sebab masih ada di pihak pengguna, mungkin no offense Dato' Amir, masyarakat di luar mungkin ada yang tak tahu lagi CSM ni fungsi dia. Sedangkan di peringkat MCC sebagai kita pernah berurusan dengan CSM, ada banyak benda yang penting yang rakyat perlu tahu. Ataupun pengguna ni sebenarnya kalau ada masalah memang boleh pergi ke CSM ni. Cuma pengetahuan tu tak sampai. Kita tak nampak mungkin dengan program macam ni perlu diperbanyakkan. Pencerahan, penjelasan, mungkin perdebatan bercerita tentang fungsi perkhidmatan keselamatan cyber yang ditawarkan oleh kerajaan ni sebenarnya perlu ada di setiap lapisan masyarakat. Baik kanak-kanak sekolah rendah yang mana hari ini pelajar sekolah diwajibkan menggunakan internet untuk belajar di kelas. Kalau tak ada internet, maknanya dia akan tak boleh attend kelas. Yang mana seorang senior kita tengok tadi dalam berita di akhir rancangan ada orang tua yang pakcik tua yang seronok dapat handphone. Mana umur mungkin 70-an, 80-an yang menggunakan telefon pintar ini tanpa mengetahui yang dia itu adalah pengguna cyber sebenarnya. Jadi dia punya aspek kepenggunaan itu terlalu luas dan tiada batas masa. Baik, kita terus bersama dengan Dato' Amiruddin. Kalau lihatkan kepada ancaman yang berlaku dalam cyber, bagaimana mungkin CSM menterjemahkan tindakan yang diambil dalam isu ancaman cyber, Dato'? Okey, Syarah. Bila kita sebut tentang internet, sekarang ni kalau tambah kita tengok dalam masa COVID ni, semakin ramai yang bergantung penggunaan teknologi digital dan internet dalam kehidupan seharian, baik untuk urusan peribadi, urusan kerja maupun urusan perniagaan. Kita juga membeli melalui internet. Jadi inilah satu gaya baru dalam era digital ini. Dan disebabkan penggunaan internet yang banyak dan pada masa sama kita sangat berhubung dengan teknologi digital ini, kita sebenarnya terdedah kepada pelbagai risiko atau ancaman cyber. Dan dalam konteks itu, Cyber Security Malaysia, kami seperti mana saya katakan, kita ada menawarkan pelbagai perkhidmatan yang kita jenamakan sebagai program pemerkasaan keselamatan cyber atau Cyber Kasa. Dalam Cyber Kasa kita melihat kepada 3 elemen, iaitu manusia, elemen proses dan juga elemen teknologi. Dan salah satu perkhidmatan yang kami tawarkan kepada pengguna ialah perkhidmatan responsif keselamatan cyber melalui satu badan yang kita panggil Cyber 999. Jadi Cyber 99 ni adalah macam hotline atau help center, pusat bantuan, yang mana semua pengguna internet jika dia mengalami insiden cyber, contohnya dia mengalami apa-apa masalah teknikal, khususnya pengodaman ke pencurian dan sebagainya, mereka melaporkan kepada kami di pusat bantuan Cyber 99 dan di sini kami akan memberikan bantuan teknikal. Laporan ini memang percuma, tidak ada charge, dia adalah untuk membantu kepada pengguna dalam menggunakan internet dengan selamat. Jadi jika ada insiden, boleh melaporkan kepada kami di pusat bantuan cyber 99, iaitu Cyber 9 CYBR 999@cybersecurity.my, atau call kami 1300-882-999, ataupun boleh download mobile app Cyber 999 di Play Store dan sebagainya. Dan untuk makluman Syira, di MyCert ini bila kita menerima laporan, kita dah kumpulkan banyak statistik, insiden-insiden yang dilaporkan kepada kami. Dan sebenarnya kita lihat terdapat satu trend yang meningkat. Contohnya pada 2017 kita menerima dalam 7,926 insiden. Tetapi tahun berikutnya pada 2018 kita mendapat dalam 10,699 insiden dilaporkan kepada kami. Dan meningkat juga pada tahun seterusnya 2019, iaitu sebanyak 10,772. Dan tahun lepas ada 10,790 insiden yang dilaporkan kepada kami. Jadi kita lihat trend meningkat dalam sejak 4 tahun terakhir ini, dia meningkat dari setiap tahun ke tahun. Dan dalam Cyber 99 ini, kita ada, bila kita menerima laporan, kita akan kategorikan kepada beberapa kategori, penipuan dalam talian, pencerobohan dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa berdasarkan statistik khususnya dalam 4-5-6 tahun ini, kategori yang dipanggil
penipuan adalah yang tertinggi. Ya, contohnya pada tahun lepas kita memperoleh dalam lebih kurang 7,593 insiden berkaitan dengan penipuan. Kemudian diikuti oleh pencorobohan sebanyak 1,444 insiden, diikuti oleh gangguan cyber sebanyak 596 insiden dan kod-kod jahat dan kod-kod hasad dalam 593 insiden. Dan trend ini kita lihat hampir similar hampir sama setiap tahun. Dan ini menunjukkan bahawa ancaman-ancaman ini sentiasa berlaku dan antara puncanya ialah mungkin dari segi kesedaran kepentingan keselamatan cyber itu agak kurang. Dan dalam konteks ini Cyber Security Malaysia juga ada program yang kita panggil Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone, untuk memberikan latihan dan juga memberikan tips-tips program-program kesedaran. Contohnya macam sekarang kita tengok dalam skrin kita ada poster-poster tentang tips-tips dan amalan terbaik di dalam alam maya. Bagaimana kita nak berada bagaimana kita nak selamat bila mana kita berada di dalam alam maya. Ini semua antara program-program tips-tips yang kita sebarkan dan boleh dapatkan detail lagi di dalam www.cybersecurity.my portal kita, atau kita ada satu lagi portal di mana dalam tu ada konten atau kandungan berkaitan tentang pelbagai poster tadi seperti yang kita tertera dalam skrin iaitu www.cybersafe.my. Jadi ini antara program-program. Sebenarnya kita ada banyak lagi di Cyber Security Malaysia di bawah program Cyber Casa. Saya katakan tadi kita ada program yang berkaitan tentang elemen manusia, teknologi dan juga proses. Jadi keseluruhan memang kita ada berpuluh-puluh perkhidmatan yang kita boleh bantu dan boleh dapat rujukan di website yang saya sebut tadi www.cybersecurity.my. Dan kepada pengguna yang menghadapi ancaman insiden cyber, bolehlah laporkan kepada kami di Pusat Bantuan Cyber Security tadi iaitu 13882999. Baik Datuk, kalau kita lihatkan kepada situasi hari ini, ramai pengguna cyber itu tidak tahu mereka adalah pengguna cyber dan mereka tidak tahu hak-hak mereka dan mereka tidak tahu kalau ikutkan kepada ancaman cyber itu, mereka melihat sekiranya pengguna tidak selesa atau tidak puas hati dengan konten itu baru satu ancaman. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam dunia cyber yang sebenarnya ancaman tetapi dilihat bukan ancaman? Sebab tu ancaman cyber hari ini 10 tahun lepas jauh sangat beza. Sebab dia bergantung dengan tahap kepenggunaan. Kalau 10 tahun lepas kita nak akses internet, kita perlukan laptop. Ya. Kita tak akan akses internet menggunakan telefon sebab tahap teknologi telefon masa itu tidak membuatkan pengguna menggunakan telefon tu untuk bayar bil, untuk tengok movie, tidak gunakan phone tu untuk membuat mesyuarat dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita nak akses online banking masa itu, mesti kita perlu gunakan laptop ataupun PC. Maknanya perlu specific place, tempat yang spesifik untuk kita melayari ruang cyber tu. Hari ini, kita tengok balik pada peranti kita, antara 10 tahun lepas ke hari ini, bezanya tu terlalu jauh. 10 tahun je. Hari ini telefon yang kita ada hari ini jauh lebih hebat daripada sebuah komputer yang advance, yang harga yang mungkin 10,000, 20,000 10 tahun lepas. Tapi benda tu dah ada pada dalam tangan kita. That's why tahap kepenggunaan itu tadi memberi pengukuran juga tahap ancaman. Sebab the more advance kita menggunakan cyber, the more advance ancaman tu. Ancaman dulu mungkin kita tengok dari aspek virus. Boleh tengok balik statistik di bawah Cyber Security Malaysia seperti yang dibentang oleh Datuk Amiruddin tadi. Tengok balik statistik 10 tahun lepas yang ada kat dalam website kalau ada lah. Okey, dan kalau tengok pada yang tempoh terdekat 2-3 tahun kebelakangan ini, paling tinggi tadi bukan ancaman virus yang dilaporkan. Sebaliknya ancaman penipuan dalam talian. Nampak tak? Dan penipuan dalam talian dah jadi sebahagian ancaman dalam ruang cyber. Berita palsu sebagai contoh menjadi ancaman kepada pengurusan pentadbiran negara sebagai contoh. Dilaporkan tentang berita palsu tentang vaksin, berita palsu tentang individu tertentu yang akhirnya merosakkan imej dan struktur sesebuah organisasi. Itu pun ancaman dalam ruang cyber. Jadi pendefinisian itu perlulah selari dengan pendefinisian pengguna. Sebab selagi pengguna tak tahu, dia hanya rasa dia pengguna telefon. Sedangkan dia tak tahu yang telefon tu 24 jam connect dengan ruang cyber. Selagi dia tak sedar, dia tu pengguna kepada ruang cyber, and then dia tak akan tahu level ancaman tu sebenarnya apa yang dipanggil ancaman cyber.
Okey, melihat kepada ruangan ancaman cyber itu, ada individu yang perlu bertanggungjawab di atas tindakan-tindakan mereka, tapi menjadi satu cabaran buat CSM untuk mengenal pasti siapa, di mana mereka dan bagaimana mereka melakukan, itu perlu diterjemahkan dari pihak CSM. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa, boleh? Ya, baik, kita sama-sama kita hayati jalur gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, jalur gemilang. Semua perlu tahu. #Demi Negara. Jumpa lagi. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna, membawa aspirasi Malaysia Prihatin. Zahirkan rasa sayang dan cinta anda kepada negara dengan kibarkan jalur gemilang. Kita kembali dalam ruangan perbincangan. Bila mana kita melihat ancaman cyber itu satu perkara yang mengancam kepada kedaulatan negara, mengancam anda sebagai pengguna juga. Kita lihat dari segi bagaimana tindakan atau mungkin Cyber Security Malaysia boleh menterjemahkan bagaimana tindakan itu diambil dan bagaimana cabaran yang kita lihat individu, siapa yang perlu bertanggungjawab, siapa yang memegang data, siapa yang menyimpan dan siapa yang menjaganya. Mungkin dalam talian kini ada Datuk Haji Amiruddin. Bagaimana, Datuk? Baik, bila kita sebut tentang internet, internet ini sebenarnya dicipta dengan satu konsep dipanggil ciri-ciri tanpa nama, anonymous. Jadi bila mana kita nak mengenal pasti identiti seseorang di alam internet bukan mudah, ya, tapi sebenarnya ada identiti itu, dan identiti itu diwakili oleh apa yang kita panggil alamat IP, ya, IP address. Dan bila mana kita ada IP address tu, barulah kita dapat kenal pastilah individu atau identiti pengguna internet tersebutlah. Cuma satu yang mencabar juga, kadang-kadang walaupun kita kata ada alamat IP, tapi sebenarnya alamat IP ni juga boleh disembunyikan. Mungkin pihak-pihak tertentu boleh menggunakan kita panggil proxy server. Proxy server ni menyebabkan dia boleh menyembunyikan identiti mereka, sehingga menyebabkan sukar untuk pihak kuasa untuk mengenal pasti identiti siapakah pemilik IP yang di belakang. Jadi ini antara memang cabaran lah. Contohnya dalam pengalaman kita bekerjasama dengan pihak kuasa dan sebagainya. Di sinilah sokongan bantuan teknikal diperlukan. Dan di sinilah peranan Cyber Security Malaysia sebagai agensi pakar teknikal keselamatan cyber. Di mana kita memang bekerjasama dengan pihak-pihak kuasa di dalam menjalankan siasatan berkaitan tentang alam cyber. Dan dalam konteks ini, ya, di sinilah kita ada satu jabatan yang panggil Jabatan Forensik Digital, yang memang kerja-kerjanya adalah untuk membantu pihak kuasa dalam membuat penyiasatan untuk berkaitan tentang alam cyber ini. Satu benda yang penting ialah dalam untuk memudahkan sebuah penyiasatan itu dilaksanakan, kita nak organisasi itu hendaklah mempunyai apa yang kita panggil forensic readiness atau ketersediaan forensik. Maksudnya di sini dia memudahkan untuk pihak penyiasat untuk menyiasat yang identiti tadilah, ya, dengan pasti dengan melihat kepada bukti-bukti
technical ataupun technical evidence, ya. Contohnya melalui log security dan juga melalui apa yang kita panggil log system. Dan bila kita berjaya kumpulkan di situ, maka memudahkan untuk pihak Cyber Security Malaysia mengumpulkan bahan-bahan bukti tersebut, kemudian dapat kita berikan kepada pihak berkuasa untuk mereka menjalankan penyiasatan dan juga membuatkan pendakwaan. Jadi dalam konteks ini juga ada banyak kriteria bila sebut tentang forensik digital ini pula tidak sembarangan orang boleh melakukannya. Dia perlu melalui sistem atau proses piawaian yang terkawal supaya dengan ini bukti tersebut pula cukup kuat untuk dibawa ke mahkamah. Untuk itulah sebabnya di Cyber Security Malaysia kita punya makmal forensik digital adalah makmal yang diiktiraf dan memenuhi piawaian antarabangsa. Malah satu-satunya, malah yang pertama sekali mendapat satu pensijilan atau akreditasi daripada American Society of Crime Black Directors, ya, di Asia Pasifik. Ya, kita ada unit yang dipanggil Cyber CSI, the real CSI. Ya. Kita mungkin pernah tengok Cyber CSI dalam movie dan drama dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya dah ada, dan Cyber CSI pertama sebenarnya ada di Cyber Security Malaysia. Jadi kita punya pakar-pakar forensik digital pula adalah mereka yang memang terlatih dan mempunyai certification, pensijilan di peringkat antarabangsa dan diiktiraf. Jadi ini dan makmal kita di forensik digital juga adalah merupakan antara yang terawal dan tertua dalam bukan hanya di Malaysia tetapi juga di rantau ini. Jadi kepakaran inilah sekarang kita berikan bantuan. Contohnya pihak polis, kita mempunyai kerjasama dengan pihak polis, pihak SKMM, pihak bank negara dan sebagainya, bergantung pada akta-akta yang ada pada mereka, di mana penyiasatan itu memerlukan kepakaran teknikal. Dan di sinilah kami di Cyber Security Malaysia ni, kita adalah orang kata the back end. Sebab itu orang macam kata, istilah kita orang tak berapa kenal, sebab kita adalah back end punya pemain belakang, di mana kita menyokong, memberikan bantuan teknikal. Yang front ni, yang ke depannya ialah kebanyakannya badan-badan pihak berkuasa seperti polis. Kes tu mungkin kes polis, kes tu mungkin kes bank negara, kes tu mungkin kes SKMM, SPRM dan sebagainya. Tetapi di belakangnya yang memberikan bantuan teknikal untuk penyiasatan adalah daripada pihak cyber security, khususnya berkaitan tentang penyiasatan digital. Baik, terima kasih Datuk. Tuan Siraj, kalau dilihatkan kepada alam cyber itu, macam tadi Datuk Amiruddin ada beritahu berkenaan dengan ruangan cyber anonymous, sukar untuk dikesan. Mungkin Tuan Siraj boleh tambah. Itu sifatnya lah. Dan setiap teknologi dalam internet ni adalah dibuat oleh manusia. Setiap teknologi dibuat untuk melindungi, akan ada cara teknologi, berdasarkan masa akan ada teknologi yang boleh disrupt atau mengatasi keselamatan teknologi itu. Saya setuju dengan beberapa pendapat dengan Datuk Amir, tapi ada juga pandangan daripada pihak MCCA sebagai pengguna. Dahulunya mungkin elemen keselamatan cyber ini satu benda yang eksklusif, diguna pakai oleh organisasi tertentu, khususnya kerajaan ataupun badan seperti perbankan sebagainya. Tapi hari ini aspek keselamatan cyber tidak lagi eksklusif, dia inklusif kepada semua pengguna. Sebab apa saja kita nak guna hari ini mesti kena tengok internet dulu. Kalau tak ada internet, kita tak boleh buat banyak perkara. Kita tak boleh berkomunikasi, kita tidak boleh melihat news, melihat berita baru di media sosial, kita tak dapat membuat transaksi kewangan, kita tidak dapat, kalau di dalam tempoh pandemik, tak boleh order makanan. So, internet tu berada di hadapan hari ini dan bahkan menjadi pusat kepada segala perubahan industri. Dan di sini aspek keselamatan cyber itu tidak lagi berada dalam organisasi. Dia berada pada setiap individu yang dipanggil pengguna internet tu. So mungkin saya nampak sepatutnya kalau dari aspek desakan kami lah kepada kerajaan ni, agensi seperti keselamatan CSM ni mungkin perlu diperkembangkan, perlu diperbesarkan supaya fungsi dia sampai ke hati rakyat. Itu kalau dia masih maksudnya adakah entiti ini masih kecil atau kalau kita tengok dahulunya badan yang dipanggil Badan Pencegah Rasuah, dia satu badan yang kecil dan tidak cukup kuasanya, dan rasuah berleluasa sehingga ditubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang mengelola soal integriti, sebab rasuah boleh mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Jadi kalau benda yang lebih advance hari ini dipanggil keselamatan cyber menjadi hak kepada setiap pengguna internet tu, mungkin satu cadangan sepatutnya yang mana pernah saya bawa
usul ini kepada dibawa suara itu melalui Tan Sri Nur Omar di Dewan Rakyat tahun lepas dan disambut oleh Menteri Tugas-Tugas masa itu, Datuk Sri Ridwan, berkenaan cadangan untuk menaik taraf punca kuasa tertentu seperti unit jenayah cyber dinaik taraf ke jabatan ataupun mungkin badan seperti CSM ini dinaik tarafkan kepada satu Suruhanjaya. Sekiranya ada satu badan yang berpunca kuasa seperti ini, fungsi dia boleh mengelola soal punca kuasa keselamatan cyber dalam organisasi. Contoh di SPRM sebagai contoh. Di setiap kementerian akan ada wakil unit integriti. Yang mana unit integriti datang daripada SPRM sebagai contoh. Jadi mungkin dengan wujudnya Suruhanjaya ini dapat mengelola dengan wakil tentang keselamatan cyber di sebuah organisasi itu datang daripada Suruhanjaya ini. Mungkin. Tapi ini dari aspek pengguna dan kita melihat sebagai NGO kita mendesak supaya polisi baru memberi nafas baru kepada pengguna dan memberi harapan serta melindungi bukan hanya pengguna saja. Bahkan tentang isu perbincangan malam ini tentang kedaulatan negara dapat dilihat dengan lebih orang cakap apa lebih serius lah. Ya, betul. Baik, Datuk Amiruddin, kalau lihat boleh tambah pada apa yang Encik Siraj telah katakan, perlu entiti itu dibesarkan, perlu untuk pengguna lihat ancaman cyber ini lebih sensitif. Bagaimana, Datuk? Ya, saya setuju dengan pandangan daripada Cik Siraj. Sebab kita lihat sebenarnya internet ni sekarang ni dah semakin merata. Ya, kalau dulu kita mungkin di peringkat organisasi tak ada kerajaan maupun swasta. Tetapi bila semua dah pakai smart gadget, smart devices, nanti kita ada pula internet of thing ataupun internet device jadi menyebabkan semua dah berhubung. Ya, bila di era industri revolusi 4.0 begitu juga dia akan semakin berhubung dan menyebabkan risiko terdedah ancaman cyber itu tinggi. Maka sebenarnya wajar satu entiti yang boleh fokus kepada aspek-aspek keselamatan cyber ini dapat diadakanlah. Ini kerana dalam konteks perundangan, sebenarnya perundangan kita sedia ada mencukupi, tapi kita lihat evolusi teknologi yang semakin kompleks, maka ada keperluan untuk satu akta khas berkaitan tentang keselamatan cyber mungkin boleh dipertimbangkan. Ini kerana aspek keselamatan cyber itu kini sebenarnya berada di pelbagai agensi penguasa. Ya, ada di SKNM sikit, ada di PDRM sikit, ada pelbagai badan-badan berkuasa, ada semua ada sikit-sikit elemen keselamatan cyber. Tetapi tidak ada satu yang dikumpulkan. Dan mungkin jika itulah yang dicadangkan, Cyber Security Malaysia tidak ada halangan, malah kita bersedia untuk memainkan peranan yang lebih besar untuk membantu pengguna-pengguna cyber, kerana Cyber Security Malaysia sendiri sebenarnya dah berpengalaman sejak saya kata tadi dia dah 24 tahun kita ditubuhkan pada 1997. Maybe it's time to move to the next level to become satu Suruhanjaya keselamatan cyber by itself. Ya, itu satu yang kita sokong demi untuk memastikan keselamatan negara di alam cyber itu adalah sesuatu yang bermanfaat kepada semua pengguna-pengguna internet. Tapi ini adalah satu lontaran lah, kerana ini benda lagi belum sesuatu yang belum lagi dibincang terperinci di peringkat pelbagai sektor kerajaan dan komuniti dan swasta dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan lihat juga bagaimana data dan aset itu juga turut bernilai dalam dunia cyber. Kita kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Baik, dengan ketegasan suara yang membaca artikel itu mengingatkan saya berkenaan dengan solidariti atau kebersamaan yang perlu diwujudkan rakyat Malaysia seperti mana yang digagaskan oleh Perdana Menteri Keluarga Malaysia. Melihat kepada apa yang diperlukan rakyat Malaysia dalam dunia cyber ini, ruangan cyber besar dan datanya pun banyak. Melihat kepada nilai-nilai data itu dan sebenarnya kalau boleh diterjemahkan dengan penggunaan bagaimana pengguna boleh lihat dunia cyber ini dan data itu bernilai, apa sebenarnya mungkin Tuan boleh kongsikan? Basically ruang cyber itu data. Sebab tu kita tengok kalau kita muat turun, yang kita nampak adalah bacaan data. Berapa megabyte, berapa gigabyte yang dimuat turun, berapa megabyte dan gigabyte yang dimuat naik.
Basically dia melibatkan data. Keseluruhan orang cyber itu adalah terbentuk daripada data. Dan bila sebut tentang data ni, sebelum kita tengok lebih besar, tanya diri kita dulu, dalam telefon kita apa data yang kita boleh tunjuk dekat orang, apa yang data yang kita takkan tunjuk dekat orang. Contoh gambar. Gambar dalam telefon pun consider data sebab dia terbentuk daripada gabungan data membentuk satu paparan. Ataupun maklumat perbankan. Adakah kita akan tunjuk pada orang berapa baki akaun bank kita pada orang ramai? Sekiranya data tu untuk personal pun kita rasa benda yang memang kita tak nak orang tahu. Jadi di situlah punca kuasa kepada data privacy, orang panggil perlindungan data itu tadi. Di dalam negara kita adanya Akta Perlindungan Data Peribadi dan kita ada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Tapi kalau hanya sekadar jabatan ini, harapan kita data peribadi terjaga, tak boleh juga sebab data-data ni ada pelbagai jenis. Ada data yang memang boleh dikongsi. Macam kerajaan ada data terbuka sebagai contoh. Dan ada data yang memang sangat sulit yang mana kerajaan tak boleh kongsikan dan tidak boleh diberikan kepada sesiapa. Akan tetapi ada data-data ni yang ada peminat dan orang yang mahukan data tadi. Contoh penjenayah. Dia sudah pasti nakkan data berapa baki akaun bank pengguna. Jadi data-data tadi jadi sangat bernilai. Dan bila dia bernilai, akan adanya elemen supply and demand. So supply and demand ni memberi nilai harga kepada data itu tadi. That's why istilah yang dipanggil dalam dunia panggil data hari ini adalah lebih mahal daripada harga daripada minyak. Seterma itu diwujud. Sebab memang data sangat kompleks dia punya nilai dia dan dia punya tahap kebarangkalian data untuk diguna pakai pun sangat tiada batas. Contoh di media sosial, kita kongsikan gambar. Bagi kita mungkin gambar itu benda yang gambar tentang kita bercuti sebagai contoh. Mungkin rasa macam satu benda yang tak bernilai, hanya sekadar kenangan. Tetapi ada pihak yang merasakan gambar itu penting menunjukkan kita punya sikap. Dan itu mewakili data sikap. Ada kadang-kadang kita klik like pada satu posting, kita rasa dengan klik like itu ataupun klik muka marah, yang kita rasa data itu data yang mungkin tak ada masalah. Tapi sebenarnya itu mewakili data perasaan kita. Dan pihak pembangun media sosial perlukan data itu. Supaya data itu bila digabungkan boleh membentuk satu profil kepada pengguna, iaitu kita tadi. Sebab itu data very subjektif dan ada elemen yang perlu ditekankan adalah kedaulatan data. Kedaulatan data adalah perkara paling penting hari ini. Soal nombor kad pengenalan kita mungkin kita tak boleh sorok lagi. Mungkin orang senang nak tahu. Tapi soal mengubah nombor tadi kepada satu nombor yang lain, itu dipanggil kedaulatan data itu. Lihat pada apa yang berlaku hari ini, berlaku juga pencerobohan data. Dan itu mungkin kita terus kepada Dato' Amiruddin. Melihat kepada situasi pencerobohan data, di mana sebenarnya data itu dijaga dan bagaimana mungkin Dato' boleh terjemahkan situasi data mungkin dari segi statistik atau mungkin insiden-insiden berlakunya pencerobohan data. Bagaimana Dato'? Okey. Data kita dari segi kebocoran data, kita boleh lihat daripada satu sudut ancaman dari luar maupun daripada dalam. Dari luar mungkin yang kita tadi adalah penggunaman, ya, di mana dia nak curi data yang ada pada sebuah organisasi, ya, ataupun orang dalam yang sendiri membocorkan maklumat kepada pihak luar. Itu kita panggil ancaman dari dalam lah. Ya, itu untuk organisasi. Di peringkat pengguna pula, kita yang biasa ni, contohnya macam tadi Siraj sebut tentang kita ada banyak data dalam kita punya peranti, dalam phone kita, dalam laptop kita. Dan sebenarnya banyak dalam phone kita sekarang ni sebenarnya ada maklumat tentang perbualan kita. Dalam kita punya chat, ada WhatsApp ke, Telegram ke dan sebagainya, dalam SMS ke, juga ada gambar-gambar, juga ada email-email. Yang apa yang kita hantar dan ada pelbagai lagi maklumat. Itu yang kita panggil data. Bila sebut tentang data di peringkat pengguna, kadang-kadang pengguna tidak realize betapa kadang-kadang disebabkan dia tidak tahu bahawa data ni mudah terbocor. Dia sebenarnya dia tidak tahu bahawa dia boleh mudah bocor bila dia tidak tahu asas tentang bagaimana dia melindungi. Contohnya, kalau kita kan selalu ada phone, peranti kita, selepas 2-3 tahun kita akan tukar peranti kita. Ya. Jadi bila kita tukar peranti kita ataupun kita peranti itu dah rosak, kita kadang kita hantar ke kedai.
Kita tidak tahu bila kita tukar handphone tu, kita tidak tahu sejauh manakah data yang walaupun kita dah padam tu sebenarnya boleh diekstrak balik. Itu yang dipanggil proses pemulihan data. Jadi orang-orang yang contohnya di pihak kedai yang tersebut tu, dia mungkin boleh mempunyai teknologi untuk ekstrak ataupun pulihkan kembali data-data yang ada walaupun daripada. Memang ini boleh dibuat menggunakan kaedah forensik digital. Jadi untuk itu, untuk memastikan ia selamat, ia perlu disanitasi. Maksudnya tidak boleh langsung untuk dipulih di recover balik. So dalam konteks ini di Cyber Security Malaysia kita ada satu perkhidmatan. Kita panggil perkhidmatan klinik cyber. Dalam bahasa Inggeris panggil My Cyber Clinic, di mana kita menawarkan perkhidmatan untuk sanitasi kepada handphone, laptop, komputer yang contohnya bila kita dah pakai ataupun dah rosak, kita hantar, kita tukar contohnya kan. Kadang second hand punya phone kita tukar untuk dapat baru. Sebenarnya walaupun kita rasa kita dah delete, benda yang di-delete dah kita dah padam tu sebenarnya boleh diekstrak dan diambil balik, dia boleh recover balik. Sebab ini adalah salah satu kaedah penggunaan forensik digital yang memang kita pun dah biasa, dan memang ada orang-orang yang tertentu, pihak-pihak kedai yang tertentu yang boleh buat juga. Jadi untuk itu kita menasihatkan pengguna kena berhati-hati, sebab nanti kadang-kadang di situlah kebocoran gambar-gambar yang kita tengok sekarang ni, maklumat-maklumat kita terbocor kepada orang luar tanpa kita sedari. Dan untuk itu di pihak Cyber Security Malaysia boleh datang kepada pihak klinik cyber kami untuk mendapat bantuan dari sudut data sanitasi dan pemulihan data. Baik Datuk, sedikit kalau lihatkan kepada apa yang Datuk jelaskan, CSM juga bergantung dengan tenaga pakar, dan bagaimana situasi kini, sedikit Datuk bagaimana? Okey, kita sebut tentang pakar di bidang kerosakan cyber. Sebenarnya ada satu yang sebenarnya abang kata ada defisit, bukan hanya di Malaysia. Bukan hanya di Cyber Security Malaysia, tapi juga di Malaysia, dan bukan hanya di Malaysia, tapi juga di seluruh dunia. Ini adalah bidang yang agak spesifik. Kita lihat ada satu kajian oleh Cyber Security Ventures. Tak salah saya menjelang 2021 katanya ada kekurangan ataupun defisit dalam 2.4 atau 2.5 juta profesional keselamatan cyber di seluruh dunia. Jadi sebab itu kita menekankan keperluan untuk meneruskan secara konsisten latihan-latihan keselamatan cyber. Dalam konteks ini kita ada program kita panggil Cyber Guru, melatih kompetensi practitioner dan juga Global ACE, program pensijilan keselamatan cyber untuk membangunkan kapasiti practitioner di bidang keselamatan IT. Baik, terima kasih Datuk. Kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Datuk Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, atas perkongsian yang menarik, 1 jam perkongsian. Terima kasih juga kepada Tuan Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Tuan, kita mengira hari sebelum Merdeka 31 Ogos. Zahirkan rasa sayang anda kepada negara, kibarkan jalur gemilang. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat malam.